Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Maka terkandunglah segala makna aqaid yang tersebut dalam perkataan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia belah ihsan dia semata menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan makna dijadikan kita dapat Islam, dia berikan kita pula boleh membenarkan hati sanubari ya Allah adalah Tuhan yang hakiki, dan benar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang Allah Taala utusi. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kehendak, kesungguhan, kehalubaan nak menuntut ilmu, nak menjunjung perintah, untuk mengenal dia dan untuk boleh sentiasa dalam keadaan menzahirkan kehambaan diri dan kefakiran diri kita pada dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kesempatan berada dalam majlis yang sangat mulia untuk kita meneruskan bicara daripada kitab Pokok Iman dan simpulan iman ni, insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita khatamkan kitab ni malam ni. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, maka terkandunglah segala makna aqaid yang tersebut dalam perkataan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malam ni dengan apa yang telah kita bicara sejak awal kitab sampai yang terdekat, kita bicara mengenai takdir, qadar, terakhir perbincangan mengenai majas akli yang Allah lah membuat khair dan syar, baik buruk datang daripada Allah Ta'ala, hakiki. Macam mana pun ada ilmu syara'i, ilmu syariat yang perlu dipelajari, sebab-musabab yang ditaklifkan kita untuk diikhtiari kan. Terdekat kita bicara tu, kesemua apa yang telah kita bicara tu, yang inilah antara tajuk kitab kita, Paku Iman, Simpulan Iman. Tentang mana ni? Tentang simpulan iman. Pasal apa dipanggil simpulan iman? Pasal keseluruhan bab iman yang 6 perkara tu, beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan Rasul, dengan kitab, hari akhirat, qada qadar tu, semua tu terangkum dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itulah maksud kata simpulan iman. Dan digunakan bahasa simpul tu, kaedah bahasa digunakan bahasa simpulan yang asal bahasa Arab dia dipanggil aqaidul iman. Aqaid tu plural dia, singular dia aqidah kan. Aqidah dengan mana ma'qudah. Aqidah fa'ilah dengan mana maf'ulah. Ada fa'ilah dengan mana aqidah dengan mana isim fa'il. Ada aqidah wazan fa'ilah dengan mana isim maf'ul. Tu ngaji sorok lah sikit kan. Tak faham dengar je saya apa. Jadi singular dia aqidah, plural dia aqaid. Aqaid dengan mana simpulan. Kenapa panggil simpul ni? Kita belajar benda akidah ni bersimpul-simpul ke? Bukan macam tu maksud dia. Pasal kaedah bahasa bila ada sesuatu penyerupaan menggunakan kaedah bahasa untuk mentasybihkan sesuatu dengan sesuatu, tapi tak disebutkan musyabah ataupun musyabah bih salah satu daripada dua rukun tasybih yang besar, yang ni dipanggil majaz isti'arah. Majaz juga, majaz isti'arah. Yang tu pun bab ilmu tu tak faham, dengar je lah saya khabar. Nak menunjukkan ada bab kena mengaji kat tu untuk bagi hadam dia betul-betul. Jadi asal nak sebutnya adalah bab akidah tu, nama simpul tu. Pasal apa dia panggil simpul? Kerana apa yang kita belajar ni dia ada perkaitan antara satu sama lain, mula daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsih, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Begitu juga sebaliknya mustahil. Kita ringkas belajar 13, kalau panjang 20, satu sifat harus pada Allah Ta'ala. Dan juga lepas itu kita tak boleh kenal bab ketuhanan melainkan mesti melalui Rasul yang Allah Ta'ala hantar, sidik, amanah, tabligh, fatanah kan? Sebalik dia mustahil. Dan satu sifat harus pada Rasul, mestilah dah nama Rasul, dia utusan Allah, dia manusia, jadi tentulah dia bersifat dengan sifat manusia. Tapi di atas kata dia Nabi, Rasul, apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana telah kita bicara, dia mesti sangat istimewa. Dia basyarun laisa kal basyari. Jadi mesti sangat istimewa yang sifat kemanusiaan dia tidak akan menjatuhkan martabat dia dan tidak akan menggagalkan misi dan visi dia sebagai seorang Rasul dan utusan Allah Ta'ala. Dan Allah takkan tersilap memilih Nabi dan Rasul dia. Semestinya nak hantar ke Rasul malaikat bersama dengan apa Allah Ta'ala hantar ke Nabi Rasul tu, ada kitab-kitab wahyu yang difirmankan, yang dihimpun dan dibukukan. Itulah dipanggil kitab. Kalau saiz dia kecil, suhuf. Bersama dengan tu, ke mana Rasul nak bawa kita? Alam akhirat, mati, alam bangkit semula, dan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dan proses kita duduk di sini ni mesti sentiasa dalam keadaan iman pada Allah Ta'ala, tasdik pada Allah Ta'ala, yakin pada Allah Ta'ala, yang semua apa yang berlaku ni tiada lain melainkan dah sabit pada ilmu Allah Ta'ala azali, iradah Allah Ta'ala azali. Apa yang berlaku ni tiada lain melainkan apa yang Allah Ta'ala nak laksanakan, apa dah sabit dengan ilmu dia dan iradah dia, yang itulah beriman dengan qada dan qadar. Jadi semua perkara tu seolah-olah macam kayu, batang kayu, apa tu? Banyak-banyak tu ikat, apa tu? Simpul, tak buka. Yang tu satu wajah untuk nak faham kenapa diistilahkan dia sebagai akidah, bagaimana ma'qudah. Asal banyak perkara tu dihimpun atas kata simpulan ni. Dia ada dua akidah tu, akidah bab uluhiyah, ketuhanan, dan bab risalah, bab kerasulan. Kalau nak asingkan tu dua i'tiqadiyah, dua bab i'tiqad, bab ketuhanan, bab kerasulan.
Kalau atas nak kata dia asing-asing, ni satu bab ketuhanan, ni satu bab kerasulan, simpulkan dia bab ketuhanan macam ni kesimpulan dia, wujud, qidam, baqa', mukhalafah lillahi wa sampai kalam ataupun kaunuhu mutakalliman tu, mustahil di sebaliknya, satu harus, satu ikat elok-elok, ikat. Lepas tu yang ni Muhammadur Rasulullah, dan apa yang Rasulullah bawa, apa yang dia ajar dari sudut akidahnya, fiqhnya, tasawufnya, adabnya, akhlaknya, lagi tanggungjawab yang dia ajar sesama kita, macam mana kasih sayang yang kena ada, hukukul ibad, hukukillah ni, yang ni pun ikat, simpul elok-elok. Semua tu terkandung dalam Muhammadur Rasulullah. Andai kata kita katakan simpul iman tu ada dua, bab ketuhanan, bab kerasulan, sama ada nak gunakan dia satu ataupun nak gunakan dia atas kata dua, pasal dua kalimah syahadah tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atas bahasa disebut aqaidul iman, maksudnya benda-benda nak disimpul ni banyak faham daripada lafaz aqaidul iman tu, atau umum kita belajar semua tu, yang ni lah akidah kita, dia satu je, singular. Pasal apa? Semua tu rangkum dengan ambil kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ada bermacam-macam wajah nak nama simpul tu. Adakah gunakan satu simpul aja, himpun, ataupun dia adalah beberapa simpulan, memang simpul bab Tuhan, bab malaikat, bab rasul, bab kitab, bab hari akhirat, bab qada qadar. Lepas tu yang tu pun satu simpul, masing-masing ada main topik dan sub topik dia. Lepas tu semua tu himpun, ikat, yang tu satu wajah. Boleh faham itu apa? Itu wajah kenapa dipanggil akidah. Dan pula atas kata kita bercara ni, bab ni adalah bab iman, maksudnya kena tasdik, yakin, pegang sungguh-sungguh. Dan pegang sungguh-sungguh tu ibarat macam simpulan yang tak boleh nak buka. Tak boleh nak buka. Kalau bahasa moden sikit, tak guna bahasa ikat, skru, waktu bateri. Senang kan. Ikat ni nampak macam kuno sikit, tapi bahasa pakai macam tu. Nak guna kemas lagi apa? Skru, lepas tu lock dengan bateri. Lepas bateri apa pula? Dah bateri bakar dalam api, sebati, seolah-olah yang ikat-ikat tu semua besi. Lepas tu ikat, waktu lebuh sebati, sedarah daging yang kita. Memang macam tu pun sepatutnya akidah ni. Yang tu kita sebut la ilaha illallah tu macam mana? Sedarah sedaging kita. Apa yang kita belajar ni, bab ketuhanan, bab kerasulan, bab malaikat khas atau besar kita nak berjalan ni, bab Allah Rasul lah. Kita ni macam mana? Tiada lain melainkan kehendak kita, hanya kehendak Allah dan Rasul aja. Seolah-olah sebati je, mesra dah tak ada beza dah Allah Ta'ala dengan Rasul dengan kita dari sudut apa yang ada pada kita ni, melainkan apa yang Allah nak, Rasul nak, itulah kita. Sepatutnya macam tu lah. Cuma kita kalau muhasabah belum lagi tu. Tapi kalau pandang pada sudut akidah tu, nak simpul tu, sepatutnya kita kena jadi macam tu. Kita kena jadi macam tu. Itu sekali lalu lah saya nak sebut bahasa kenapa diistilahkan dia panggil simpulan iman. Panggil simpul tu saya. Boleh faham? Tu bahasa kadang susah agak nak faham, pasal dia punya bahasa tu halus. Pula tu dia menggunakan bahasa-bahasa yang kita, bahasa Melayu kita ada bahasa tu, tapi zaman lah ni orang tak peduli dah. Huraian bahasa dari sudut pengistilahan macam tu kan, bahasa-bahasa simpul apa, orang tak peduli lah. Macam bahasa ni satu benda yang ketinggalan zaman kan. Orang anggap macam tu. Contoh misal kalau pengajian lah, kalau kata ngaji sains, ngaji engineer, pilot, macam mana? Orang nampak tinggi tak? Kalau masuk kelas sastra macam mana? Sastra. Bahasa ni dia jadi macam tu lah. Sedangkan jangan tak tahu bahasa boleh memukau orang sampai orang terpegun dengan bahasa dia terlalu indah. Allah sedap ni bahasa dia. Terpegun, kita boleh dengar macam ni. 3 jam dengar dia mengajar, dia ceramah macam mana. Loh, aku 11 dah. Ya Allah, baru rasa macam 5 minit dia mengaji.
Pasal apa? Bahasa. Sastra. Bunyi bisik sikit. Sastra. Bahasa. Tak faham, tanya saya kenapa kami bisik-bisik tu. Ada isyarat tu. Kalau tak faham, tanya lain. Sastra, bahasa. Quran, bahasa. La ilaha illallah, bahasa. Memang antara kita mengaji, pondok pun antara kita mengaji apa? Nahu, sorof, balaghah, apa tu? Bahasa, bab linguistik, bab bahasa. Betul macam mana nak ambil pula dalam bahasa Melayu? Bahasa weh. Itu kan bahasa menunjukkan bangsa, apatah lagi bangsa Arab. Dan Quran dengan bahasa Arab. Jadi mesti ada something there ya, nak ambil. Macam tu yang kalau kita dengar ada tok guru yang dia bagi cerita huraian sedap tu, kita dengar macam mana? Sedap dia ngajar. Kerana dia ngajar simple aja. Saya kalau pergi India lagi lah, belajar Urdu. Dia ngajar tauhid sambil makan sirih ya. Hakiki ilahi Allah hai. Allah hai. Sari kainat makhluk. Wajib wujud nahi hai. Sambil makan sirih. Kita dengar senang je dia cerita tauhid. Tak ada sampai tergelat-tergelat tengkuk apa kan. Tapi dia cerita padu lah. Pasal darah daging dah dengan dia. Saya nak cerita apa ni? Sepatutnya kita yang kedudukan macam tu dah nak sebut bahasa. Yang bila saya ngaji bahasa Melayu untuk guru kita ajar gitu. Sambil itu kita ngaji pondok ada bahasa Arab. Tengok bahasa Arab pun macam tu. Saya pergi dia ngaji dengan dia bahasa perantaraan dia Urdu, adalah terjemah ada muzakarah apa. Sama. Konten dia sama. Atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah, baik kau ngaji Arab ke, kau ngaji cakap Melayu ke, kitab Jawi kita baca ke, ngaji Urdu ke, macam mana? Sama. Tak ada beza langsung. Saya ngaji pondok tambah ngaji kitab lalu, kitab Arab ada, kitab Jawi ada. Macam mana? Sama. Kalau pengajian yang tepat, yang betul memang atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah, ambil faham betul-betul macam mana aqaidul iman, kita belajar mengikut akidah ulama ahli sunnah wal jamaah, sama. Baik. Itu sekali lalu nak cerita simpulan. Baik. Kemudian dia tersimpul ni dalam mana? Dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istilahnya disebut dua kalimah syahadah. Betul ya? Dua kalimah. Dua kalimah ke dua ayat? La ilaha illallah ni ayat ke kalimah? Jangan buat jam mengaji bahasa. Tak tu lah tak ngaji bahasa kan mak. Faham? Tanya soalan macam tu pun tak boleh jawab. La ilaha illallah ni kalimah ke ayat? Is it a word or sentences? Bunyi orang putih sikit. Word or sentences? What's the difference between word and sentences? Words ni apa? Word only single word kan? Sentences kita susun dengan kaedah tertentu, tambah belajar nahu, dia mesti lafzul murakkabul mufid susun dia baru dia akan jadi sentences kan. Dia jangan ayat tergantung, boleh dipaham sesuatu. La ilaha illallah ni sentences ke word? Word tu dia kalimah ke kalam? Tapi kenapa panggil kalimah? Seolah-olah dia satu kalimah je. Boleh faham? Satu kalimah. Kenapa panggil kalimah? Kerana terlalu ringkasnya. Walaupun dia kalam, dia dipanggil kalimah. Boleh? Faham? Tak faham? Saya sebut yang tu. Misalnya lah, saya nak sebut kalimah dengan kalam. Kalimah satu, kalam ni ayat penyata kan. Misalnya katalah kita buat majlis penutup, bukan penutup kitab, buat majlis penutup ke majlis bagi ucapan ke, ada minta pengurusi persatuan kita untuk memberikan sepatah dua kata. Boleh faham maksud saya? Bagi apa? Sepatah dua kata. Sepatah dua, jangan cerita banyak. Sepatah dua. Lagi pun, betul dia boleh naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun balik. Adakah itu maksud sepatah dua? Kena cakap sepatah dua tu apa maksud sepatah dua?
kata-kata yang ringkas. Boleh? Jadi yang ni kenapa dipanggil kalimah syahadah sedangkan dia adalah ayat? Is it a sentences, not a word, but we call it kalimah syahadah. Look like it's only one word only. Bunyi campur dengan pelat Cina sekali, campur orang tak faham tak faham. Betul kan? Macam tu kan? Pasal apa? Ringkas. Dengar, bukan ringkas, terlalu ringkas sampai tak faham. Macam mana boleh la ilaha illallah ni masuk semua? Yang tu nak sebut tu. Tu yang sekali lalu saya sebut tadi, dalam bentuk dia adalah benda waktu satu wujud kita bakok mukhalafah lin nawadi atau seumpamanya sampai habis tu. Lepas tu ikat dengan dia, simpul, seolah-olah satu ikatan, just one only. Semua tu hanya satu prinsip. Apa dia? Nak faham Allah makhluk. Siapa Allah, siapa makhluk? Letakkan Allah pada tempat Allah, makhluk tempat Allah, tempat makhluk. Istilah tempat tu maksudnya martabat tu, kefahaman tu. Ilah ni satu saja, Allah saja ilah. Bila sebut faham bab ilah ni, mesti ada pembahasan atas kita punya kaedah linguistik juga. Bila bahas ilah, nama dia Allah. Allah nama. Ilah ni Tuhan. Tuhan ni, maksud Tuhan ni ialah sifat ketuhanan. Jadi Allah nama bagi zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Itulah la ilaha illallah. Dan disusun begitu rupa pasal apa? Pasal nak menunjukkan Allah jua ada sifat ketuhanan. Bila faham Allah jua ada sifat ketuhanan, tentu ada opposite dia. Apa dia? Makhluk. Apa faham dia? Makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Dan bila sebut ketuhanan ni, Allah nama, setiap nama mesti ada zat yang punya nama. Dan bila ada zat, tentu ada sifat. Bila sabit zat dan sifat Allah, tentu ada af'al Allah Ta'ala. Bila Allah buat makhluk, makhluk ni dipanggil asarullah. Adalah hasil daripada apa Allah Ta'ala buat kita. Kita semua makhluk ni adalah natijah daripada af'alullah. Satu atas bahas zat, sifat, af'al, atau istilah asar. Kita ni ialah asarullah. Dan kat kita ni Allah Ta'ala bagi jadi kita ni, kat kita ni ada zat makhluk, ada sifat makhluk, ada perbuatan makhluk, ada asar makhluk. Ni asar siapa ni? Ni wireman ke carpenter ataupun bazar? Boleh faham saya tanya soalan itu? Kan ni kesan doktor. Ni kesan, ni kerja tangan doktor ke, kerja tangan jururawat, kerja tangan tok bidan, kerja tangan penjual nasi lemak, kerja tangan penjual aiskrim, atau kerja tangan tukang kayu? Kan ni asar tukang kayu. Ni itulah kan. Kat makhluk ada istilah zat, sifat, af'al, asar makhluk. Kat Allah ada istilah zat, sifat, af'al, asar Allah. Tapi semua makhluk ni, zat, sifat, af'al, asar makhluk, adalah sebenarnya natijah daripada apa Allah Ta'ala buat kat kita. Semua kita ni, zat, sifat, af'al, asar makhluk ni adalah asar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh telan ni? Boleh telan? Dan kena faham perbezaan antara siapa Allah, siapa makhluk. Zat Allah lain pada zat makhluk, sifat Allah lain pada sifat makhluk, perbuatan Allah lain pada perbuatan makhluk, asarullah lain pada asar makhluk. Satu bahasa saya sebut, milik Allah lain pada milik makhluk. Kita sebut pada bawah, milik makhluk apa? Milik makhluk milik sementara, milik Allah Ta'ala milik hakiki. Milik kita nama atas pemegang amanah. Kita tak ada milik apa-apa pun sebenarnya. Apa dalil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saja buat rumusan hari ni kan. Nak faham simpulan nak sebut tu. Milik Allah Ta'ala apa yang ada di langit di bumi. Makhluk yang ada tangan kita pun boleh milik, boleh jadi hilang, boleh jadi mati. Mati bukan kita punya dah, waris punya. Itu kalau ada waris, tak ada waris sebatang kara pergi Baitul Mal. Itu kena ngaji fiqh sikit.
Itu bentuk dalam bab milik perbuatan. Kita dia belajar dah bab akidah, bab awalan ni khas belajar bab tu. Apa dia? Jangan ada kam muttasil munfasil pada af'al. Untuk apa yang ada kat kita ni? Kederat kita ke? Mana kita ada kederat? Kederat hakiki, quwwah milik Allah saja. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Ayat Quran. Kita apa? La quwwata illa billah. Bahkan bukan saja la quwwata, la haula wala quwwata illa billah. Nak urai satu-satu panjang. Tobat mengaji lain. Saya nak buat kesimpulan tau. Saya bukan baru nak mengajar. Jadi af'al macam mana? Allah saja ada pemilik quwwah. Kita macam mana? Mana ada daya upaya kita, melainkan Allah Ta'ala beri. Kalau hebat sekalipun, kederat hebat macam mana pun, boleh terbang di udara sekalipun, macam mana? La quwwata illa billah. Allah yang anugerahi keupayaan yang ada kat kita. Sifat besar yang besar ada kat kita apa? Hidup. Siapa hidup? Allah yang hidup. Huwal hayyu. Kita mayat. Macam mana boleh hidup ni? Allah yang hidup yang kita. Tu asal ada sembah banyak Dan kita hidup dengan roh. Allah subhanallah ada roh. Dia hidup. Hidup dia bil hayat dia. Itu kaedah linguistik kita dah belajar dah. Hidup bil hayat. Tu sifat utama. Seurai satu-satu panjang, tapi 7 sifat utama. Hayat, ilmu, iradah, kudrat, sama, basar, kalam. Kita belajar dengan tertib. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 tu sifat yang tak boleh dinafi sama sekali. Sabit dengan nas, sabit dengan nakli, akli, bahkan ijma'. Tak boleh siapa pun ternafi. Menafi satu daripada dia, keluar daripada agama Islam. Istilahnya membodohkan diri sendiri. Pasal apa? Benda tu mana boleh nak ditolak dan dinafi. Tak boleh disangkal sama sekali. Jadi sifatnya ni Allah saja kamil. Kita di sebalik sifat kamalan Allah Ta'ala. Allah saja hidup. Huwal hayyu. Kita belajar akidah linguistik. Dia jua hidup. Kita innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Satu-satu belajar lah panjang. Saya nak buat rumusan. Dengan sekali saya ulang. Bab sifat. Tu bab zat. Zat Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Sabit zat dia. Pasal di akhirat kita boleh melihat dia. Dia akan bagi kita melihat zat dia. Zat dia semestinya bukan macam zat kita. Zat kita occupied space. Jirim, jisim, jauhar, arwad. Apa tu? Pitobat ngaji lain. Saya nak buat kesimpulan. Saya bukan baru nak mengajar. Mustahil dia dilalui oleh masa. Mustahil dia bertempat. Pasal apa? Bertempat, makhluk. Occupied space, makhluk. Jirim, jisim, molekul, zarah-zarah, makhluk. Berpisah, bercantum, makhluk. Boleh pecah, cantum, makhluk. Berjuzuk anggota, makhluk. Lalu dilalui oleh masa, makhluk. Pasal masa ialah matahari, bulan, bintang. Dia berada di tempat, makhluk. Ambil manfaat sesama sendiri, makhluk. Allah dia tak ambil manfaat daripada makhluk dia. Dia tak hajat sikit pun pada makhluk yang dibuat. Pasal apa? Dia qaim bi nafsih. Dia macam mana? Wajib wujud. Dia qadim, dia baqa. Dia takkan sama dengan kita sama sekali. Kesempurnaan hanya milik Allah. Di sebalik kesempurnaan tu, itu adalah sifat makhluk. Semua tu ambil faham apa? La ilaha illallah. Itu dia punya kata kunci dia. Allah ilah, makhluk takkan ada ilah sama sekali. Kita ambil faham bahasa dulu, la ilaha illallah. Macam mana boleh masuk semua tu Pasal bila sebut la ilaha illallah, makna dia asal dari segi kaedah bahasa, la ilaha illallah makna apa? Ilah ada makna dari segi lughatan, ada dari segi istilahan. Lughatan ilah makna apa? Kullu ma'bud bihaqq. Tak ada yang disembah dengan sebenarnya. Itu terjemah Melayu kita. La ma'budah bihaqqin illallah. Atau kita selalu duduk zikir wirid lepas sembahyang, lepas subuh, lepas maghrib, apa dia? Duduk zikir la ilaha illallah, apa dia? La mawjud illallah, la ma'bud illallah, la maqsud illallah, la mashhud illallah. Itu kata-kata pendek. Tambah kita ngaji nahwu, dia la nafi lil jinsi. Maksudnya tak ada sama sekali jins ma'bud melainkan Allah. Tak ada maksud melainkan Allah. Tak ada masyhud melainkan Allah. Tak ada mawjud melainkan Allah. Jadi hakiki wujud apa? Allah. Satu saya ada sebut sekali lalu. Kita mengaji tauhid ni, nak tauhid dengan Allah Ta'ala, nak wahdah dengan Allah Ta'ala. Besar sekali.
wahdahkan wujud Allah Ta'ala. Pasal apa? Wujud, wajib wujud Allah lah, sah. Bila Allah zat dia saja wajib wujud, makhluk semua jaizul wujud, mumkinul wujud. Asal tak wujud, kalau wujud pun takkan duduk martabat Allah. Allah hakiki wujud. Macam mana pun sabit zat makhluk, zat Allah sabit, zat makhluk sabit. Tapi zat Allah wajib wujud, zat makhluk mumkinul wujud. Pasal apa boleh bicara itu? Pasal Allah ni dia ilah. Bila sebut dia ilah, nak bicara apa dulu bab ilah? Saya mesti bicara zat dulu. Maksudnya bila tiada ilah melainkan Allah, Allah ni nama. Bila ada nama mesti ada Tuhan punya nama. Bila nama mesti ada marjiul asma, mesti ada. Setiap benda yang bernama dia mesti ada zat yang akan dirujuk. Nama coronavirus pun mesti ada zat yang akan dirujuk. Betul? Walaupun tak nampak. Nampak coronavirus? Rupa macam cucuk bawang kan? Tak faham maksud. Dia orang kata buah apa yang rupa macam coronavirus? Tak tahu. Buah kecubung. Biasa tengok buah kecubung. Nanti buka dalam Google tengok buah kecubung macam mana. Cuma dia tak ada kembang tu. Dia buah kecubung dia macam ikan buntal bulat-bulat ada duri kan. Tak ada buka tak? Buah kecubung. Buah apa lagi yang macam coronavirus? Saja saya nak sebut sikit kan, pasal dia orang lukis gambar gitu. Awak pun bukan pergi tengok teropong pun. Walaupun tak pernah tengok tu, ada tak zat coronavirus? Jadi setiap nama mesti ada benda dia. Mesti ada musamma dia. Musamma dia zat. Allah mesti sabit zat Allah. Cuma zat Allah Ta'ala tak ada hak kita nak bicara. Allah saja yang kenal hakiki zat dia. Tapi mesti dinafi daripada Allah Ta'ala apa yang tak sepatutnya dinisbah pada dia. Faham Allah ilah. Jangan sama sekali memakhlukkan Allah Ta'ala. Dan jangan sama sekali mentuhankan makhluk. Saya mengajar, saya sering sebut istilah-istilah tu. Itu macam mana jangan memakhlukkan Allah Ta'ala. Jangan ciri-ciri makhluk tu dinisbah pada Allah Ta'ala sama sekali. Dari sudut zat, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan, dari sudut milik. Begitu juga jangan mentuhankan makhluk sampai makhluk ni dianggap sebagai pemberi mudarat, pemberi manfaat hakiki. Tidak. Makhluk ni laluan. Makhluk kita ambil atas jalan sababi, atas jalan ikhtiari, atas jalan sunnah yang Allah Ta'ala atur seluruh alam ni melalui peraturan cause and effect. We must do. Ada taklif kita buat cause effect. Lapar, makan. Bodoh, mengaji. Gelap, buka lampu. Siapa bagi terang? Allah. Lampu, laluan. Makan, lapar. Siapa bagi kenyang? Allah. Ubat, siapa bagi sihat? Allah. Laluan. Ambil. Kena ngaji syariat, mana boleh ambil, tak ambil. Jadi nak sebut macam mana ni? Semua tu boleh faham macam tu dengan huraian ulama sebut. Ambil faham mana? Tiada lain keyword dia melainkan la ilaha illallah. Nak syarah apa ni? Lurah aja. Mau cerita lurah ya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tak ada siapa yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Bila sebut disembah dengan sebenarnya, ma'bud bihaq, maksudnya mesti sabit zat hak, mesti sabit sifat hak, mesti sabit af'al hak. Bila af'al dia buat kita, tentu sabit milik hak, milik Allah yang sebenar. Makhluk tak ada milik, makhluk tak ada kuwah, makhluk tak ada kamil, makhluk asal dia tak wujud, mumkinul wujud, jaizul wujud. Cerita sekali lalu itu ikut kaedah lurah pasal Allah ma'bud. Istilah pula, bila Allah ma'bud bil haq, Tuhan yang disembah dengan sebenar, dua ciri besar yang mesti sabit bagi Allah, yang melayakkan dia untuk dia selayaknya jadi ma'bud. Itu pun saya sebut atas ringkasan lah kan, panjang-panjang lah. Atas nak layak dia jadi ma'bud, dua ciri besar. Yang dengan itulah sepatutnya ke Allah Ta'ala ni apa? Kita puji dia, kita puja dia. Boleh ke puja Allah Ta'ala? Ya, Allah lah dipuja dan dipuji. Bukan makhluk dipuja, dipuji. Makhluk ni puji pun kalau ikut tak betul puji makhluk. Kalau puji makhluk pun kita hanya boleh puji makhluk yang Allah Ta'ala puji, baru kita boleh puji.
Tu pun makhluk dipuji kena sedar Allah saja layak dipuji. Lillahil hamdu, alhamdulillah. Tu kanji tauhid tu. Asal nak sebut boleh dipuja dan puji hanya Allah Taala. Makhluk tak boleh dipuja dan dipuji. Puji pun tak apa kena, apatah lagi puja. Mana boleh. Nak dipuja siapa? Allah. Ya Allah, kau yang jadikan aku. Aku asal tak ada. Aku asal daripada air mani. Hinanya kejadian aku. Keluar daripada tempat najis, tempat keluar air kencing. Di situlah juga tempat aku keluar. Dibesarkan dalam rahim ibu, keluar daripada tempat keluar darah haid. Daripada situlah aku keluar. Daripada sumber najis saja, tempat keluar najis saja laluan aku. Aku ni hina sebegitu ya Allah, tak ada apa nilai pun. Bagi rasa kehinaan diri Allah Taala. Jadi asal nak sebut Allah Taala ni kelayakan dia sampai boleh dipuji, dipuja. Penyembahan jasad kita kena sembah Allah Taala. Kita punya batin pun, qalbi kita, hati sanubari kita pun kena sembah Allah Taala. Penyerahan Allah Taala ni adalah raga dan jiwa. Bahasa kita selalu sebut jiwa dan raga lah kan. Jiwa dan raga. Cuma kat kita ni kalau kita tak belajar betul-betul, kita hanya serah raga, tak serah jiwa. Raga ni apa dia? Jasad. Itu istilah Melayu lah kan. Jangan tak faham lah jiwa dan raga. Raga tu bagus ya. Masuk raga ni jasad. Raga kan bekas untuk menampung isi benda tu ya. Jadi jasad kita ni bekas untuk isi roh. Itulah gunakan bahasa jiwa dan raga tu. Tak lagi saya ajar sastra pula. Kesimpulan saya mesti buat rumusan lah. Mana agak-agak tak faham blur tu, tanya lain lah. Apa saya nak sebut ni, bagi katam kitab ni dia seolah-olah memberi satu, kalau ucapan kata dasar ni, kata dasar penutup. Kau tak kata dasar pembuka majlis kan? Yang ni kata dasar penutup, ucapan penutup. Kau tak ucapan pembukaan majlis. Ni ucapan penutup majlis. Jadi mesti ringkas, pendek dan padat. Lepas tu bahas lah. Okey, apa ni? Saya nak sebut ialah Allah, bila dia ilah, tentu dua kriteria besar. Dengan tu kita puji puja dia. Lepas tu mesti ada dua ciri besar yang melayakkan. Dengan itulah kita akan hanya bergantung harap pada dia, tiada boleh pada hal lain. Dalam masa yang sama ada istilah kehidupan yang kita lalu dengan makhluk yang ditaklifkan kita membuat sabab dan bersabab. Pasal apa? Pasal bersama la ilaha illallah ni ada satu lagi syahadah, jangan dilupa, Muhammadur Rasulullah. Belum selesai lagi. Kalau dah kenal bab Tuhan pun, tengok-tengok kehidupan semayang wahidak, konon ahli makrifat, semayang wahidak, konon yakin dah sampai satu tahap kepala otak kau, Nabi Muhammad pun semayang. Kau ikut syariat siapa sampai jadi ahli makrifat sampai tak semayang? Duk ahli makrifat apa, dia buat maksiat, konon yang tu tauhid dengan Allah Taala, tak kucing. Sikit jaga. Ada bab-bab orang faham akidah menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, menyeleweng daripada fahaman Muhammadur Rasulullah. Mungkin satu sudut la ilaha illallah faham, tapi dia tak faham Muhammadur Rasulullah. Nak buang mana Nabi Muhammad tu kalau tak mau semayang? Ada semayang pakai niat saja, kau nak buang mana Nabi Muhammad ni? Nak semayang pakai niat saja maksudnya kufur dengan Muhammad, kufur dengan akidah. Nabi ajar, Rasulullah ajar Muhammad Rasulullah bersama dengan dia. Sorry. Rasulullah ajar la ilaha illallah bersama dengan dia, mesti ada Muhammad Rasulullah. Mana boleh duk faham ada hakikat saja tapi membatalkan syariat yang Rasulullah ajar Muhammad Rasulullah. Nak buang mana? Nak buang mana? Nak buang mana Nabi Muhammad ni? Sabit zat Nabi Muhammad, sabit sifat Nabi Muhammad, sabit af'al Nabi Muhammad, sabit asar Nabi Muhammad. Kita ni lah asar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua tu adalah makhluk Allah Ta'ala. Makhluk, letak tempat makhluk. Jangan makhluk diletakkan tempat Tuhan. Tak boleh. Kalau Nabi Muhammad hebat pun, tetap dia kata ana basyarum mislukum. Apatah lagi yang selain pada Nabi Muhammad. Mana kelebihan selain pada Nabi Muhammad? Jadi kalau Nabi Muhammad kelebihan macam tu pun masih makhluk, duit atau benda dunia mana ada value di sisi Allah Ta'ala, melainkan tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala nisbah makhluk ni, melainkan hanya kebesaran Allah Ta'ala bagi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa ikut dia.
Sikit dalam konteks pahamannya tu. Jadi asal nak cerita apa? La ilaha illallah. Allah ni di atas kata dia Tuhan yang sebenar, mesti ada dua kelayakan sebenar, dua kriteria, dua ciri yang melayakkan dia untuk jadi Tuhan sebenar, ma'bud bil haq. Apa dia? Atau istilah la ilaha tu dengan mana la uluhiyata yang maujud illallah. Tak ada yang zat mempunyai sifat ketuhanan melainkan Allah. Bila kata uluhiyah ni, apa yang menyebabkan boleh ada sifat ketuhanan ni? Dua kriteria besar. Untuk nama Tuhan mesti tak hajat pada suatu makhluk, semua berhajat pada dia. Kata istilah kita la ilaha illallah tu, apa makna la uluhiyata maujuda illallah? Maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah, itu lughah, istilah. La mustaqni an kulli ma siwa huwa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Saya ajar kesimpulan dengar. Jadi atas istilah pendek ni, tak ada yang bersifat istighna an kulli ma siwa, kaya pada setiap satu, dan tak adalah muftaqirun ilaihi kullu ma ada, yang makhluk semua mesti hanya berhajat pada dia. Yang hanya berciri macam tu Allah. Jadi apa ciri besar Allah? Tak hajat pada satu. Apa sifat makhluk? Semua makhluk mesti berhajat pada Allah. Siapa yang ada dua ciri ini saja yang melayakkan, yang layak untuk nama ilah? Siapa? Allah. Nobody else. Bahasa mudah untuk faham ciri itu apa dia? Allah istighna. Bahasa sebut dalam Quran, Allah ghani, makhluk fakir ilallah. Bahasa ringkas, mudah faham. Allah bila-bila pun dia tak hajat apa-apa pada makhluk. Kita berhajat pada Allah. Bukan berhajat pada makan minum ke? Hajat yang suri, hajat yang pada rupa, hajat yang sababi, hajat yang adi, hajat yang ikhtiari. Itu makan, minum, anak, isteri, tempat tinggal, minuman, ubatan. Hajat sababi. Hajat hakiki, hajat siapa? Allah. Kita hajat pada makan, siapa sediakan makan kita? Allah. Siapa yang ciptakan macam-macam makanan untuk kita? Siapa sediakan ada benda daging, tumbuhan, zat makanan, nutrition macam ni, macam ni, macam ni? Siapa buat? Jadi kita hajat kat makanan, kat ubatan, kat macam-macam nutrition ke? Kita berhajat ke Allah. Hakiki hajat ke Allah. Makhluk majazi. Itu majaz clear. Dia faham majaz clear itu besar tu. Jadi makhluk ni kita cari macam ni, macam ni, macam ni apa? Sebenarnya kita bukan cari makhluk, kita cari Allah yang ciptakan makhluk tu. Tapi makhluk apa, nak cari dia dengan dia bagi melalui makhluk. Dia tak bagi direct. Ada dia bagi direct, ada dia bagi indirect. Walaupun dia bagi indirect, tetap kena kenal siapa hakiki yang pemberi kat kita. Walaupun indirect. Bahasa indirect, direct faham kan? Boleh? Faham? Tak faham? Tak bisa main bola. Direct faham? Indirect faham? Tak faham. Kalau free kick boleh tak direct masuk gol? Boleh kira tak? Tak tahu undang-undang bola sepak. Indirect. Boleh ke? Kalau free kick terus sepak masuk gol, kira tak? Saya tak pandai undang-undang bola sepak. Boleh? Boleh. Itu indirect, itu direct tu. Boleh? Boleh. Kalau saya nak cerita direct dan indirect tu selalu pakai cerita main bola kan, direct indirect. Direct ni secara langsung orang Taala beri, indirect melalui perantara. Siapa bagi cahaya kita? Allah tak? Melalui lampu matahari. Macam mana ada lampu? Melalui elektrik. Siapa sebenarnya sediakan elektrik untuk kita? TNB. Indirect. Sebenarnya siapa? Allah. Tapi Allah tak bagi direct. Dia tengok lampu tergantung kat langit, tak ada masalah. Lampu tergantung langit, matahari, tu pun bagi matahari. Allah perlu ke matahari? Tapi dia buat matahari. Jangan tak tahu sebenarnya kita perlu matahari ke perlu Allah. Perlu Allah, tapi lalu kot matahari. Tengok matahari, Allah jadikan matahari untuk aku.
La ilaha illallah. Oh, tu pelajaran yang kita ada, yang kita dah belajar. Nak betul-betul macam tu macam mana? Kena belajar lain pula. Ilmu khas bicara macam tu, ilmu apa? Ilmu belajar tazkiyah nafsu. Belajar macam mana nak memurnikan lagi akidah yang kita dah belajar. Lagi panjang persoalan dia, perbincangan dia, mana? Ilmu tasawuf. Macam mana istilah tasbihkan hati ini supaya ma fi qalbi ghairullah. Sikit sana. Itu nisbah ilmu nak belajar, panjang umur jumpa insya-Allah. Apa saya nak sebut ialah Allah mesti dia ghani an kulli ma siwahu. Makhluk, hakikat makhluk fuqara ilallah. Yang tu sifat yang tak boleh lupa kat kita. Kita mesti sebenarnya fuqara ilallah. Kita lesu. Kita kena minum kopi baru segar. Hajat kat kopi ke hajat kat Allah? Hajat dekat kopi yang dicipta oleh Allah. Tapi sebenarnya hajat siapa? Hajat Allah. Takkan ya Allah kau segarkanlah aku. Doa macam tu boleh, tapi Allah Ta'ala taklifkan kita cari sebab. Carilah macam mana segar kopi. Contoh arak boleh? Tak boleh, itu menyalahi syarat. Ketum boleh? Ketum tak campur apa-apa. Kalau ketum yang biasa harus minum. Jangan putar balik dekat saya tampak lagi mampu ya. Ketum harus minum lah. Kopi, contohlah kopi. Ataupun yang elan selalu keluar mengarut dalam TV tu, Milo anda jadi sihat dan kuat. Minum Milo untuk tambah tenaga. Minum lembek, rupanya kecil manis. Sorry saya sebut itu kan. Tu akidah salah dia ajar tu. Bukan minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Bagi ayat dia macam tu. Minum Milo sebab anda jadi sihat dan kuat. Yang bagi sihat kuat Allah. Oh betul ialah tu. Tapi manusia cakap atas jalan majas akli. Milo sihat dan kuat. Tak. Majas akli. Letak kat Milo sihat dan kuat. Betul kan? Makan nasi. Pasti apa gemuk ni? Makan banyak. Siapa yang gemuk? Allah. Makan banyak. Majas akli. Saya dah pagi tadi saya duk tebut majas akli. Takkan tak faham kan? Macam mana boleh sampai sini? Mak bapak hantar. Naik bas ke Allah hantar? Bukan bas ke? Majas akli. Apalah majas akli tu? Jangan tak faham. Boleh? Faham? Macam mana boleh ada kat muka bumi? Allah bagi jadi. Bukan melalui ayah hang, nampak mak hang. Dia boleh sebut macam akli 9 tahun. Yang buat lokat. Tampak lagi. Dengar apa yang dia ajar. Budak besar ni boleh faham macam akli. Hang faham macam akli? Faham? Macam mana dia daripada Melaka boleh sampai sini? Hang nak main kan? Betul kan? Usaha main sini kan? Pulang hulu naik basikal tu. Siapa lagi sampai? Allah ke basikal? Allah ke basikal? Mana yang majlis akli? Yang mana yang majlis akli? Allah ke basikal tu majlis akli? Orang tanya lain, jawab lain. Fokus lah sikit. Duk hayal lah. Ni pun nak mengaji dah tampak ni tahu. Duk sini pun duk hayal lah. Yang mana majlis akli? Allah ke basikal tu majlis akli? Basikal tu lah macam akli. Saya tanya khusus, memanglah makhluk. Saya tanya khusus, janganlah jawab makhluk. Jawablah basikal. Pasal main naik basikal. Kalau tak ada basikal sampai tak? Tak ada basikal sampai tak? Sampai? Sampai dengan apa? Kapal terbang? Memang sampai dengan basikal kan? Siapa lagi sampai? Basikal ke Allah? Allah tu hakiki. Basikal? Majas akli. Tu majas akli. Itu yang saya duk ajak majlis akli pagi tadi, khas cerita majlis akli ya. Pasal apa tu? Besar tu faham majlis akli tu. Majlis akli seolah-olah makhluk tu buat perbuatan. Dah sandar ke makhluk pasal yang tu yang kita duk tengok dengan mata kepala kita. Pasal apa? Terang ni. Lampu rendah sikit, 9 spotlight tu buat sandam. Pasal apa sejuk? Tengok ada aircon. Tu 2, belum 20. Kalau 20 kita simpan lagi arnab dalam ni. Arnab pula.
Tak faham, cerita lain. Ini dong ceritanya Arnab tak pasal apa. Nak sebab pasal apa sejuk? Aircon. Apa? Allah yang sejuk. Aircon? Majas akli. Sepatutnya kita punya hati tu fuqara tu ila Allah. Tapi atas jalan sabab buat syariat. Zahir sabab musabab hati. Yang ni lah ulama kita ajar. Kita tauhid ni apa dia? Kita tauhid ni nak belajar keluar daripada mata kita duk tengok alam syahadah supaya jangan hanya mensabitkan kepada makhluk yang dia adalah sabab, tapi kita nak muraqabah, musyahadah, nak asyhadu, always witnessing ke Allah yang kepada siapa musabbibul asbab, bukan nak tengok pada sabab. Sabab letak tempat makhluk yang kita punya ikhtiari. Bab kita kan, lapak makan dahaga minum ayak, cukup saya sebut itu kot, bodoh pergi mengaji, tapi yang bagi faham siapa? Allah. Tak pula yang bagi faham Allah, tak pergi mengaji pun tak apa, nanti Allah bagi faham kepala otak kau. Kalau boleh buat macam tu, senang je, nanti Allah bagi kenyang. Tak makan nasi pun tak apa, nanti kenyang. Try buat dia. Macam mana pun sebab tu disuruh, masih yang sama hati kita dengan Allah kena tawajuh. La ilaha illallah, Allah lah bagi kita. Ni majas akli. Yang ni sabab yang ditaklifkan kita untuk ikhtiari. Jadi bila kata Allah tak hajat pada satu, pasal apa dia tak hajat satu? Pasal dia hakiki wujud, pasal dia kidam, pasal dia baqa, pasal dia mukhalafah daripada kita. Kita perlu makan, perlu minum, ada sebab, ada zarah, ada tempat, ada masa, ada waktu, ambil faedah. Allah subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah Ta'ala qaim bi nafsi. Dan siapa, berapa ramai yang macam ni? Wahdah, dia sah. Lepas tu sifat kesempurnaan yang ada pada zat dia macam mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Siapa ni? Dia zat sah saja, dia saja yang sempurna. Makhluk asal mayat, Allah bagi hidup. Makhluk bodoh, la ilma lana, Allah yang bagi ilmu. Kita amman yujibul muttar idza da'ahu. Siapa yang boleh melepaskan orang yang dalam kesuntukan? Siapa? Allah saja. Kita ni dalam keadaan ittirar. Kalau Allah tak bagi kita kederat, tak ada. Dia tak bagi kita makan, tak ada. Dia tak bagi kita menapah, tak ada. Dia tak bagi kita oksigen, mengelepar kita. Walaupun ambil tangki oksigen buruh sini, tak boleh nak manfaat sikit pun. Nak sebut apa? Allah saja bersifat sempurna. Makhluk macam mana? Di sebaliknya, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkata-kata. Kita asal pekak, buta, bisu. Allah yang bagi kita anggota, dan dia boleh bagi anggota kita berfungsi. Kita berfungsi pun dengan anggota. Tak ada anggota tak boleh buat apa juga. Tapi bukan anggota kita menyebabkan fungsi. Allah yang memungsikan segala anggota-anggota kita. Jadi Allah macam mana? Allah tentu dia kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dengan tu dia tak hajat pada satu. Kita walaupun mendengar, kita perlu telinga. Walaupun kita melihat, kita perlu mata. Dan sebenarnya yang bagi lihat kita bukan mata kita, Allah yang bagi lihat. Terlalu halus dia buat kita sampai kita tak sedar ke dia. Itu yang ngaji tauhid, la ilaha illallah. Fakir kita ke Allah, bukan fakir ke mata, bukan fakir ke doktor, tapi fakir kepada Allah semata. Lepas tu ba'afa'al, hak dia nak buat kita. Kita ada ni semua dengan limpah kurnia dia belaka. La ilaha illallah. Harus dia nak buat apa, dia nak tentu buat kita. Fi'lu mumkinin au tarkuhu. Apa dia nak buat kita? Nak bagi kita jadi lembu ke, jadi kambing ke? Hak dia. Dia tengok dia jadikan kita manusia. Umat Nabi Muhammad SAW yang mulia, alhamdulillah. Wajib atas kita memuji dan mengasakan dia. Sekali lalu dalam konteks macam mana? Bab ketuhanan, nak mengasakan Allah Ta'ala. Makhluk tetap makhluk. Hajat kita bukan makhluk. Hajat kita kepada Allah, kita makhluk. Macam mana pun, duk tengok zahir, hajat kita kepada sesama makhluk. Itu zahir. Satu, orang beriman mesti dia hidup dengan keadaan sentiasa faham majas akli. Kemarau, hajat kat siapa sebenarnya? Allah. Tapi nak bagi wasilah
boleh pokok hidup? Air. Allah boleh hidupkan pokok tanpa air tau. Tapi minta ke Allah, minta apa? Nak bagi hidup pokok, minta air, minta hujan. Kenapa tak minta Allah? Ke Allah segala-galanya, Allah segala-galanya dia beri melalui, antaranya kalau kemarau dia beri melalui hujan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Itu nak buat apa? Minta apa ke Allah? Bukan minta Allah, minta air daripada Allah. Isqina ya Allah. Saqyan nafi'a, suqyan nafi'a, bagi kami apa? Hujan yang bermanfaat. Qaisan nafi'a. Terlalu lebat sampai jadi macam dekat Gunung Jerai tu. Allahumma hawalaina wala alaina. Minta pula pasal apa? Dah lebat sangat sampai banjir, sampai kepala ayah habis semua, runtuh habis bangunan, bukit-bukit semua rebak habis. Nak cerita apa? Hajat kita kat siapa? Allah. Allah. Makhluk ni atas jalan sabab musabab. Yang tu yang kita nak mengaji, macam mana nak faham betul lebih dalam lagi, ngaji lagi. Ngaji lagi. Ni nak khatam kitab bukan dah selesai ke? Siapa dia ajar kita? Minal mahdi ilal lahdi. Jadi sekali lalu saya sebut apa tu? Kesimpulan Allah ni, kenapa kesimpulan apa yang kita belajar tu ada dalam la ilaha illallah? Pasal apa? Pasal bila sebut Allah saja ilah, tentulah dia wujud kidam baqa mukhalafah lillah wa disyam nafsi wa daniyah qudrat iradah ilwah sama pasal kalam, harus dibuat makhluk. Satu dia tak hajat pada satu, dia ghani. Kita ni makhluk, kita berhajat pada Allah. Memang Allah saja ilah. Makhluk takkan duduk ilah. Macam mana boleh simpun tu? La ilaha illallah. Sekali lalu lah macam tu. Betul Muhammad Rasulullah ni buat apa? Kena sembahyang tak? Kena puasa tak? Kena menuntut ilmu tak? Tutup aurat tak? Kena buat menasah tak? Pasal apa kena buat macam tu? Pasal Muhammadur Rasulullah. Kenapa kena macam tu? Pasal Allah Ta'ala kalau ikut, dia boleh tak bagi hidayat tanpa Nabi yang Rasul? Boleh? Dia bagi tak Nabi Rasul? Nak menunjukkan apa? Ada proses sabab musabab yang ditaklif. Dia bagi Rasul. Boleh tak dia bagi beriman walaupun tak ada mujizat? Boleh. Tapi setiap Nabi Rasul bil mu'jizati uyidu takarruma. Dengan mujizat Allah Ta'ala bagi setiap Nabi Rasul untuk memuliakan Nabi Rasul dan tasdiqkan benar, ni Nabi aku, ni Rasul aku. Padahal Allah Ta'ala tak hajat mujizat. Dia boleh bagi petunjuk macam mana dia bagi hujan kepada pokok kayu, tapi dia tak buat macam tu. Dia bagi Nabi, dia bagi Rasul, dia bagi mukjizat. Nak menunjukkan apa? Allah Ta'ala dia tak perlu sabab, tapi sunnah dia jadikan sabab musabab. Yang tu ditaklif. Itulah syahadah Muhammadur Rasulullah. Tapi bagi betul. Pasal apa? Ada mukjizat, ada sihir. Ada. Jadi maksudnya apa? Ada benda halal, ada benda haram. Bainahuma ada benda syubhat. Antara syubhat vaksin, tak jadi syubhat dah, nyata haram. Tak faham tanya lain. Nanti buat kuliah khas vaksin kot. Dia orang ada minta kat saya bagi cerita vaksin khas. Aku dah cerita hari-hari tak payah buat kuliah khas Apa saya nak sebut Saya sebut macam tu cukup lah kot kan, sekali lalu kan. Bukti kata penipuan macam mana? Kalau ikut kaedah vaksin ni, dia sebagai kaedah untuk badan kita ada antibody, boleh mengenal kuman. Sekali satu dos dah padan. Buat apa perlu 2 dos, 3 dos, 4 dos, 5 dos, 6 dos? Tujuan nak bagi kenal virus saja. Lagipun orang yang dah kena coronavirus positif tak perlu dah suntik vaksin. Macam apa? Dah dapat badan kenal dan boleh bina antibody, sembuh lah tu daripada positif. Tak perlu dah untuk suntik vaksin pasal dah positif dan dah sembuh, dah ada antibody dalam badan dia. Faham saya sebut apa? Kenapa diwajibkan vaksin? Bodoh. Kita pula wajibkan, ikut pula. Berapa kali bodoh kita kena tipu. Bulan tu kata dia, ni berbanggalah, berseronoklah dapat vaksin free. Mesti ada udang sebalik mi. Pasal apa? Bagi free pula. Jepun bagi, Amerika bagi. Baiknya hati Amerika bagi free kat kita ya. Tambah pula terbukti yang kena cocok, ada yang lumpuh
Ada yang sampai bawa mati. Bukan seorang diri, bukan seorang, punya banyak, sampai benda tu tak disenarai dan tak dibenarkan untuk dicerita kepada masyarakat ramai. Kalau jaga akan diekori oleh SB. Nak menunjukkan apa yang dia buat tu, ada benda tak kena tu. Apa saya nak sebut? Nak sebut Muhammad Rasulullah, ada ikhtiar yang kita kena mengaji, ada hukum fiqh yang kita kena perhati. Tapi jagalah, akan ada orang-orang yang jadi penjilat pada kerajaan. Dan WHO Yahudi dan Nasrani. Ya tak? Tambah zaman fitnah kita ni macam-macam lah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Sekali lalu macam itulah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ringkas tak? Ringkas. Sekali lalu macam tu. Tu yang dia kata semua tu terkandung dalam La ilaha illallah. Terjemah macam itulah. Tiada ada Tuhan yang disembah yang sebenarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ada faham apa-apa tak? Kan terlalu ringkas. Memang terlalu ringkas. Sekali lalu macam itulah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian itu adalah milik Allah. Allah ni rabbil alamin. Dengan itu selesailah kita baca kitab tu. Nisbah baca tu habis tadi lagi kan. Sikit untuk uraian sekali lalu. Pasal tak dapat tidak, kadang kena juga bagi sekali lalu pencerahan, kesimpulan apa kita belajar daripada awal kitab sampai lah ni. Jadi memang tak dinafikan apa yang telah kita belajar ni. Macam kita belajar awal kitab tu, apa dia? Bab akidah ni memang wajib usuli, dia bukan furu'i. Bila usuli macam mana? Setiap orang kena reti. Dan kesimpulan ni macam mana saya sebut, setiap orang fardu patutnya yang kena sebut. Muzakarah nanti berapa orang ingat? Boleh faham tak majas akli? Sebab Allah wani, kita fakir, Allah hidup, kita mati. Muzakarah balik, sebut balik, renung balik. Tu yang antara amalan yang disuruh buat, banyak kan zikir dengan hati hadir. Tu ada pelajaran kita pula, ada mingguan kita baca hari Sabtu kuliah duha. Nak cerita apa tu? Cerita la ilaha illallah. Dah selesai dah, cerita adab pula, sebelum zikir, masa zikir, lepas zikir. Lepas tu nak buat apa? Kelebihan berzikir untuk targhib yang kita banyak kan berzikir. Dan kenapa perlu berzikir, kenapa macam-macam hal ulama cerita supaya capai maksud kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam itulah sekali lalu. Ada soalan? Awal kita start cakap ambil proses adat, tapi itikad akan ayat tu sama dengan ambil apa tadi? Ambil proses adat tapi itikad akan. Ya. Ayat tu sama dengan ambil proses sabar tapi hati musyahadah dengan Allah. Ya, betul. Memang kaedah kita dalam bab akidah ni diajar prinsip walaupun sekecil-kecil perkara. Saya ngaji memang Tok Guru selalu sebut ayat tu. Apa dia? Kita masak. Kalau jenis masak lah. Pasal benda tu ada sebut dalam hadis apa? Kita masak, tak ada garam macam. Antara benda penting dalam masakan, garam. Garam lah. Hajat kat garam ke hajat kat Allah? Sabab ambil garam. Tapi ambil garam sekadarnya. Sekadarnya ya. Kadaran tu mesti betul. Mesti ada kebolehan untuk mengukur kadaran mana garam yang dibubuh. Sagi air seliter buah garam sekilo. Larutan tepu sagi dengan kita mampu bukan sedap, mampu tu kan. Apa nak cerita ni? Ambil sekadarnya. Dia tak ambil sekadarnya. Akidah macam mana? Siapa pergi sedap? Allah. Jadi hajat kita kat siapa? Allah. Lalu garam. Betul ayat tu. Memang istilahnya kalau saya ngaji Urdu untuk Syekh sana guna bahasa apa? Dil bayar, dast bakar, dil bayar. Apa dia? Jasad kita ni, tangan, kaki, anggota zahir ni buat takluk zahir, tapi hati dengan siapa sebenarnya hakiki yang beri kita. Yang tegur sekali lalu. Ya, betul ayat tu. Lagi?
Kita ni adalah asar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam seluruh ni adalah asar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Tak faham. Pasal apa Allah Taala, macam mana alam ni boleh ada? Siapa menyebabkan ada alam ni? Rahmat daripada siapa menyebabkan ada alam? Nabi Muhammad SAW. Apa firman Allah Taala kata macam tu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami nak utus hantar engkau melainkan jadi rahmat sekalian alam. Jadi alam ni rahmat daripada siapa? Daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam ni asar siapa? Asar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia adalah manifestasi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana? Tak ada alam. Tak ada alam. Pula tu Muhammad ni Muhammad yang mana ni? Ada dua hakikat Muhammad. Sekali lalu kita sebut pada Muhammad Rasulullah tu, ada jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nur Muhammad, ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi rahmatan lil alamin ni hak mana? Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara istilah, ada istilah dalam Quran sebut qad ja'akum minallahi nurun. Ada nur. Diistilahkan kepada Nabi Muhammad ni nur. Jadi walaupun sebelum dijadikan langit bumi lagi, yang di sisi Allah Ta'ala, yang isyarat Quran wa rafa'na laka dzikrak adalah ruh Muhammad SAW, atau istilah nur Muhammad SAW. Yang tu pun saya ada bagi peringatan tu, apa? Jaga-jaga ada pahaman sesat dalam pahaman hak tu. Yang ni saya sebut yang memang mengikut ada akidah ahli sunnah wal jamaah, ada istilah nur Muhammad SAW tu. Dia ada istilah Muhammad nur. Rabbi khalaqtaha min nur. Pasal apa dia khalaqtaha min nur? Bihtiram. Panjanglah sekali lalu. Yang tu pasal saya jawab soalan lain. Itu dulu. Alhamdulillah kita dapat khatamkan kitab ni. Dan insya-Allah kita akan ada kitab lain nanti. Dah ada cadangan dah pun untuk baca. Jadi untuk kitab ni kita baca Fatihah seorang sekali, hadiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita dapat baca sampai akhir. Dan kita hadiahkan juga khasnya pada pengarang kitab kita ni Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad, masyhur dengan nama Tuan Guru Haji Cik Kok Diang, masa dia duduk dekat Kok Diang. Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga kita mohon hadiahkan juga Fatihah kita baca ni pada seluruh guru-guru kita dan guru bagi pengarang kitab ni, dan semua guru-guru kita hadiahkan mereka untuk mereka umumnya muslim-muslimat tu. Dan syukur kita dengan dan mohon kita dengan Fatihah kita baca ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita apa telah kita belajar, hadirkan apa yang telah kita belajar tu. Waktu kita sebut Allah aja, hadirkan segala sifat kesempurnaan dia. Dapat tak dapat tu satu hal, antara ditaklif buat kita zikir. Mudah-mudahan dengan kita belajar dan faham ni, dilembutkan hati sanubari kita untuk boleh banyak zikir kepada Allah Ta'ala, tinggalkan benda-benda yang boleh melalaikan kita mawa ni zikir ni. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon kita juga dengan Fatihah ni dapat nanti kita baca pula kitab lain, faham daripada kitab tu, lagi faham daripada apa yang ada ni. Dan dengan kefahaman tu boleh membawa kita bukan saja dengan ilmu yakin, tapi kepada ainul yakin, kepada hakul yakin, supaya iman kita sentiasa yazid bukan yangkus. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif wa ala hadhihi niyyati syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tahlil ringkas, sebut kalimah la ilaha illallah dengan hadirkan makna yang telah kita belajar, la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Bahasa mudahnya, tiadalah ya Allah ni ghani daripada setiap satu yang makhluk semua fakir kepada dia, melainkan yang zat macam tu hanya Allah. Bahasa pendek dia, Allah sajalah penunai hajat. Tiada siapa boleh menunaikan apa-apa hajat dan keperluan yang ada pada makhluk ni, melainkan Allah lah nisbah menjadi dan melaksanakan dan menyempurnakan apa yang ada pada makhluk ni.
tiada siapa yang boleh ada bersifat demikian melainkan Allah. Hadir mana tu? Ringkas saja untuk isyarat juga dalam nak capai tauhid selain pada mengaji kena ada amal iman, zikir, hati hadir. Insyaallah. Afdalul zikir la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqq alaiha nahya alaiha wa biha numatu insyaallah taala min rabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa hasin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya maulana ya rabbal alamin. Asibna Allah ala qiraatina hadhihi sawaban jamila wa ajran minka jamilan jazila wa taqabbalaha bimannika wa ihsanika qabulan hasanan mubarakan jamila wa ja'alillahumma sawaba ma qara'na wa ma halalnahu hadiyatan wa rahmatan nazilatan nuqaddimuha ونهديها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرف العظم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربيين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلدهم في الدين وإلى أرواح أولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها حيث كانوا وكان الكائن في علمك يا مولانا يا رب العالمين. خصوصا لروح خواجة معين بن الچشتي ومحي الدين عبد القادر الجيلاني وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات خصوصا لروح شيخ مصنف وأقاربه ومشايخه برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك في صحائفنا ووالدنا ومشايخنا ومن حضرنا ومن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا ولأصحاب حقوق علينا ولكافة الأمة محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب الله مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غيره واجعل آخر كلامنا إن انتهى لأجلنا قول لا إله إلا الله مثل الله عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مغيرين ولا مبدلين. أنت حسبنا ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.